أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya-Allah, hari ini adalah siri terakhir untuk siri Sirah Nabawiyah Sekolah Rendah Islam Hidayah, insya-Allah. Dalam siri ini kita bercerita tentang kewafatan ataupun pengakhiran hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak sampai lagi sampai ke kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita akan cerita dalam siri ke-10 ini kita akan cerita tentang perang Khaybar. Kita akan cerita tentang 3 benda. Yang pertama perang Khaybar, yang kedua Umratul Qada, dan yang ketiga penutup. Yang pertama, saya ingin memohon maaf atas kealpaan saya ataupun sikit dengan sikitnya masa ni kita dapat menghabiskan siri sirah kita, sebab siri sirah kita 10 kali dan setiap siri ada 30 minit. Kita cukup untuk kita habiskan, dan 10 siri pun saya ceritakan dengan sangat-sangat ringkas supaya kita dapat ambil ibrah ataupun kita dapat faham cerita itu dengan baik. Paling kurang kita dapat big picture tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita akan cerita tentang, macam yang saya cakap, 3 benda. Yang pertama perang Khaybar, yang kedua Umratul Qada, dan yang ketiga penutup untuk sirah Nabawiyah kita, siri sirah Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang perang Khaybar. Perang Khaybar ni berlaku pada Muharram 7 Hijrah. Sekali lagi, Muharram 7 Hijrah, maksudnya awal tahun ke-7 Hijrah. Sebab perang Khaybar ni, masa perang Uhud kita dah ceritakan tentang pengusiran orang Yahudi, kabilah Yahudi Bani Nadir daripada Madinah. Bani Nadir masa dekat Madinah, dia membuat kekacauan. Katakan tak silap saya, Bani Qainuqa atau Bani Nadir, dia tarik pakaian seorang muslimah sampai nampak aurat dia. Dan dia buat banyak kekacauan sampai Nabi terpaksa kepung kabilah Bani Nadir, benteng ataupun perkampungan Bani Nadir itu, dan mereka akhirnya mengalah kalah selepas kepungan beberapa hari ataupun beberapa hari gitulah. Jadi mereka mengalah kalah dan mereka ni diusir daripada keluar Madinah. Dan mereka mengambil satu tempat, iaitu di Khaybar. Khaybar ni sangat-sangat jauh daripada Madinah. Saya tak pasti berapa jauh dia, tapi saya rasa dalam lebih kurang 100 km jauh daripada Madinah ataupun lebih. Tapi sangat-sangat jauh. Dan apa yang menariknya, kubu atau benteng orang Yahudi di Khaybar setengahnya masih wujud sampai sekarang. Maksudnya terkukuhnya benteng orang Yahudi kat Khaybar tu sampai sekarang dikatakan wujud 1 atau 2 benteng yang masih utuh. Masa perang Khaybar ni berlaku sebab orang Yahudi kat Khaybar ni, masa perang Ahzab, mereka ni turut serta secara tidak langsung dengan menghasut orang-orang musyrikin Mekah dengan kabilah-kabilah Arab untuk bersatu memerangi Nabi SAW dengan para sahabat dekat Madinah. Maka selepas perang Khaybar, perang Khandaq berakhir, dan selepas Nabi melakukan gencatan senjata selama 10 tahun dengan musyrikin Mekah, di Mekah, kaum kafir musyrikin Quraisy di Mekah, Nabi pun alihkan fokus dia ataupun alih perhatian dia daripada menyerang ataupun daripada berperang dengan musyrikin Mekah kepada berperang dengan Yahudi di luar Madinah, dan kepada fokus dakwah kepada Parsi dan Rom selepas itu. Maka Nabi pun bertolak dengan para sahabat untuk ke Khaybar. Tapi apa yang menariknya, Nabi ni buat satu taktik menjadikan orang Yahudi tak dapat bersedia untuk berperang dengan Nabi SAW. Nabi ni Bani Nadir, orang Khaybar ni, dia dapat tahu, ataupun Yahudi Khaybar ni dapat tahu yang Nabi Muhammad sedang menuju ke Khaybar. Lepas tu mereka ni pun minta tolong kabilah dia ataupun sekutu dia daripada Arab, dan sekutunya daripada Bani Ghatafan. Ghatafan ni salah satu kabilah Arab yang besar, dan mereka ni juga turut serta dalam peperangan Ahzab atau perang Khandaq bersama-sama dengan kaum musyrikin Mekah untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Di mana Yahudi Khaybar dapat tahu yang Nabi ni menuju ke arah Khaybar, mereka ni meminta tolong kabilah Ghatafan. Tapi apa yang menarik, Nabi ni, dia ni baginda tak berjalan menuju ke Khaybar, dia berjalan menuju ke Ghatafan, ke kabilah Arab ni. Bila mana kabilah Arab ni nak tolong orang Yahudi Khaybar,
lepas mereka ni minta tolong, dia dapat tahu Nabi ni menuju ke arahnya, ke arah mereka. Lepas tu mereka ni tak nak keluar pergi Khaybar. Sebab kalau mereka keluar ke Khaybar mempertahankan orang Yahudi Khaybar, anak-anak mereka, harta-harta mereka akan musnah ataupun akan diambil oleh orang muslimin, akan ditawan. Mereka pun duduk di kubur ataupun duduk di perkampungan mereka di Bani Ghatafan. Bila mana Nabi dah dekat dengan Ghatafan, Nabi tukar arah balik ke Khaybar. Dan disebabkan tukarnya arah ke Khaybar ni, menjadikan Bani Ghatafan ni tak dapat membantu orang Yahudi Khaybar, dan orang Yahudi Khaybar juga tidak bersedia, sebab mereka ni dapat tahu selepas tu yang Nabi ni bukan nak menuju ke arah Khaybar, tapi menuju ke Ghatafan. Mereka ni pun keluar tanam. Mereka ni ada pohon kurma, tanam, lakukan aktiviti harian. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan tenteranya secara tiba-tiba. Maka mereka ni tak dapat bersedia lah. Maka mereka ni pun lari bertempiaran masuk ke kubur dan menutup kubur. Kita tahu kubur Khaybar sangat utuh, sangat utuh, menjadikan orang muslimin tak mampu untuk masuk dengan mudah. Maka Nabi SAW serahkan Panji dengan panglima yang sangat-sangat baik, sangat-sangat gagah, tapi gagal. Sampailah satu hari Nabi cakap, hari ni aku akan bagi Panji ni dekat seorang yang Allah dan Rasul sayang dia, dan dia sayang Allah dan Rasul. Dia sahabat dengar satu ucapan ataupun satu doa, dan Nabi doa ni, mereka ni semua nak jadi pemimpin, panglima. Bukannya mereka ni nakkan panglima tu, nakkan jawatan panglima tu, ketua tentera tu, tapi mereka ni takut atau mereka ni mahu disayangi Allah dan Rasul. Allah sayang, dan dia ni panglima ni menyayangi Allah dan Rasul. Bayangkan kebesarnya fadilat tu. Maka mereka ni pun bila Nabi nak panggil nama tu, cuba angkat diri. Nabi nak cari siapa. Tiba-tiba Nabi tanya, wahai orang muslimin, mana Ali bin Abi Thalib? Dia cakap Ali ni datang, tapi ni sakit mata. Maksudnya dia ni bukannya kat sekarang, kat kemah rawatan. Lepas tu Nabi cakap panggil Ali. Lepas tu Nabi pun panggil Ali. Nabi pun tak silap saya, keluarkan air liur dia, baca doa, letak dekat mata dia. Bila letakkan mata dia terus baik. Dan Nabi serahkan Panji ni dekat Ali, dan dengan kekuasaan Allah, binti Khaybar dapat dibuka dengan mudah di bawah pimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka dikatakan perang Khaybar ni adalah tafsiran daripada surah Al-Fath. Dalam surah Al-Fath, Tuhan berfirman dalam ayat 20, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Dan sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang sangat-sangat banyak, dan Allah mempercepatkan hadhihi, yang ini. Dan dikatakan ini tu perang Khaybar. Sebab masa perang Khaybar tu harta rampasan sangat-sangat banyak. Sebab orang Yahudi Khaybar ni sangat-sangat pandai dalam bertani dan mempunyai harta yang sangat-sangat banyak lah. Untuk pengetahuan sidang pendengar sekalian, tuan-tuan perempuan, Nabi ni kepung kubu Khaybar ni selama 14 hari. Dan dengan kepimpinan macam saya cakap tadi, dengan pimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka ni dapat mempertahankan atau membuka binti Khaybar. Tapi bila mana Yahudi menyerah kalah, Yahudi ni mensyaratkan satu syarat, iaitu mereka ni akan keluar daripada Khaybar, tapi dengan izin orang Yahudi ni mensyaratkan satu syarat, dan Nabi Muhammad membenarkan mereka keluar tanpa sebarang gangguan, dengan seekor unta sahaja. Maksudnya barangnya apa yang boleh masuk satu unta, dah cukup tu je. Yang lain semua tak dibawa. Kalau ada emas besar macam ni, besar bakul, ataupun ada harta yang sangat-sangat banyak, ataupun ada kurma yang sangat-sangat banyak, tak kisahlah roti ke apa ke semua tu, gandum ke apa, semuanya tak boleh bawa, kecuali apa yang dimasukkan muat seekor unta. Dan dalam peperangan ni, kaum muslimin yang syahid seramai 19 orang, dan kaum Yahudi yang mati seramai 93 orang. Dan dalam peperangan ni, satu peristiwa yang sangat-sangat memilukan berlaku, bila mana Nabi ni diracun oleh ketua
orang Yahudi dekat Khaybar. Nama perempuan ni adalah Zainab bintil Harith. Dia adalah isteri kepada orang Yahudi, pembesar Yahudi kat Khaybar. Nama dia Salam bin Mishkam. Nabi ni dia diundang makan sama orang Yahudi ni. Lepas tu dia letak kambing. Lepas tu dia letak racun kat kambing tu. Dan dia jemput dengan beberapa sahabat lah. Bila mana Nabi ni makan, daging yang Nabi makan ni tak masuk perut lagi ni, tak masuk kerongkong lagi, bagi tahu yang dia ni diracun. Tapi sahabat yang makan dengan Nabi, nama dia Bishr bin Barra bin Ma'ruf, makan, dia bukannya Nabi dan tak ada mukjizat dan tak menjadikan dia bukannya seorang wali Allah, tapi dia ni tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Semoga sebab apa? Sebab Allah nak jadikan dia syahid. Ini makan, telan, mati. Sebab apa? Sebab betapa kuatnya racun tu sampai membunuh Bishr bin Barra. Tapi Nabi ni sebab tak sempat telan, dia tak dapat membunuh Nabi lah dengan secara langsung. Racun tu tak dapat membunuh secara langsung, tapi Nabi muntahkan balik. Dan Nabi tanya, wahai Zainab atau wahai perempuan, adakah kau yang racun? Sebab apa kau racun aku? Perempuan tu cakap, ya, aku yang racun. Aku racun kau sebab kalau engkau ni bukan seorang Nabi, engkau ni mesti mati. So kita orang tak payah nak pergi dengan kau. Kalau engkau ni seorang Nabi, aku percaya dan engkau ni tak akan dibunuh disebabkan racun. Dan apa yang antara peristiwa yang berlaku juga dalam peperangan Khaybar, di mana orang Yahudi berjanji yang mereka akan keluar daripada Khaybar dengan syarat dengan harta yang sangat-sangat sikit, iaitu dengan satu unta sahaja, dalam apa yang muat satu unta. Pembesar Yahudi yang dia Abi Hufayq, dia ni ada banyak sangat harta sebelum peperangan. Banyak sangat harta sebelum perlawanan ataupun mereka mengangkat bendera putih. Tiba-tiba bila mana dia nak keluar, tiba-tiba tengok harta dia sangat-sangat sikit. Bila orang muslimin check rumah dia, kenapa sikit ni harta? Padahal dia ni pembesar yang terkenal dengan kaya raya, hidup mewah. Lepas tu mereka pun tangkap dua orang anak Abu Hufayq. Lepas tu dia seksa, dia pukul. Dia cakap, mustahil untuk masa yang sangat-sangat singkat ni engkau kalian mendakwa ya harta ni dah habis. Bagi tahu mana. Dia dipukul sampailah satu ketika dia bagi tahu yang harta ni ditanam di tempat sekian. Nabi digali, lepas tu Nabi bunuh Abi Hufayq ni lah ayah dia, sebab ayah dia menyembunyikan harta ni. Dan antara peristiwa yang berlaku juga dalam perang Khaybar, kedatangan Ja'far dan rakan-rakannya daripada Habsyah, macam saya dah cerita dalam siri ke-8 sebelum ni, ke-9 sebelum ni, yang Najasyi, Nabi hantar Umayyah bin Amr al-Dhamri ke Najasyi mengantar surat, dan Najasyi ni memulangkan Ja'far ataupun menghijrahkan Ja'far dan rakan-rakannya dengan menghadiahkan dua kapal besar supaya mereka ni boleh sampai ke Madinah. Bila mana Ja'far sampai ke Madinah, Nabi ni jumpa Ja'far. Saya tak pasti Ja'far ni terus ke Madinah ataupun jumpa Nabi di Khaybar. Tapi bila Nabi dengar kedatangan Khaybar, Nabi cakap, dikatakan hadis dhaif, saya tak pasti kesahihannya, tapi dikatakan Nabi bersabda yang aku ni tak tahu mana satu yang lebih menggembirakan aku, adakah kerana kemenangan Khaybar ataupun kedatangan Ja'far. Tengok betapa besarnya kedudukan Ja'far di sisi Nabi SAW. Ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang sangat-sangat penting dalam umat Islam, iaitu perang Khaybar. Antara yang pertama, perang Khaybar menjadi turning point untuk ekonomi umat Islam. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, iaitu Aisyah berkata, "Lamma fatahna Khaybar qulna al-an nashba'u min at-tam." Aisyah berkata, bila mana kami ni membuka Khaybar atau menang ke atas Khaybar, kami berkata, al-an, sekarang kami akan kenyang daripada kurma. Sebelum ni mereka tak kenyang. Dalam hadis tertulis saya riwayat riwayat Ibnu Umar, beliau berkata, kita ni tak pernah kenyang sampailah kami membuka benteng Khaybar. Benteng Khaybar ada banyak sangat hasil pertanian, menjadikan Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin tidak lapar. Dan antara pengajaran yang kita ambil juga tentang betapa bijaknya Nabi SAW
dengan memikirkan satu taktik yang sangat-sangat bijak. Bila mana baginda menyuruh para sahabat menuju ke arah Ghatafan dulu, supaya apa? Ghatafan ni tak memberi bantuan kepada Yahudi Khaybar. Lepas dekat sampai, beliau dan baginda dan para sahabat menukar arah balik ke Khaybar dan berjaya menawan binti Khaybar. Nak tunjuk betapa pentingnya strategi dalam peperangan. Dan antara pengajaran kita boleh ambil juga dalam peperangan ini adalah pentingnya kita untuk taat kepada Allah dan Rasul tanpa mempersoalkan dengan apa-apa pun. Sebab apa? Sebelum ni kita dah cerita tentang Hudaybiyah. Kita dah cerita tentang reaksi para sahabat akan perjanjian Hudaybiyah tu. Ramai sangat para sahabat yang tak setuju dengan apa yang Nabi Muhammad SAW buat, iaitu perjanjian Hudaybiyah. Klausa dia seolah-olah tidak memihak kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin masa tu lebih kuat, boleh dikatakan, kalau tidak lebih kuat, boleh dikatakan seimbang kekuatan dia dengan orang musyrikin Mekah. Kenapa mereka ni terpaksa orang kata bertolak ansur dalam perjanjian itu, perjanjian yang sangat-sangat penting tu. Tapi kita kena tahu Nabi Muhammad SAW buat perjanjian Hudaybiyah bukannya dengan bukan dengan nafsu sendiri, tapi beliau memikirkan dan beliau dikuatkan juga dengan wahyu daripada Tuhan alam semesta yang maha mengetahui. Bila mana beliau atau baginda ni membuat satu keputusan dengan wahyu atau membuat satu keputusan dengan sifat baginda sebagai seorang nabi, maka mustahil ada satu kemungkaran yang akan berlaku atau satu benda buruk yang akan berlaku pada masa hadapan. Sebab nabi dan wahyu tu daripada Tuhan yang Maha Esa. Maka bila mana kita taat ataupun bila mana sahabat lepas tu taat kepada Nabi SAW dengan melaksanakan segala perintah dia dengan menjauhkan diri daripada semua yang dilarang, Allah bukakan mereka binti Khaybar. Dan antara pengajaran terakhir ni adalah pengajaran antara yang paling penting dalam perang ni adalah kita kena tahu Nabi SAW meninggal sebagai seorang syahid. Ibnu Mas'ud dalam Sunan Ahmad berkata, hadis ini insya-Allah sahih, sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan baginda iaitu Nabi SAW seorang nabi dan telah memilihnya sebagai seorang syahid. Baginda SAW syahid sebabkan daging ataupun kambing yang beliau makan, yang telah diracun sebelum tu oleh Zainab binti Al-Harith, isteri Salam bin Mishkam. Baginda walaupun dapat mengeluarkan balik daging, sebab daging tu cakap yang dia racun, tapi sisa racun tu masih baginda rasai sampai ke akhir hayat beliau baginda, sampailah menjadikan racun tu sendiri membunuh Nabi SAW dan menjadikan Nabi diangkat darjatnya daripada mati di atas katil kepada mati sebagai seorang syahid sebab diracun oleh perempuan Yahudi itu. Dan ini Ibnu Qayyim, seorang ulama masyhur, ulama mazhab Hambali, dia cakap, wahai kaum muslimin, jangan kalian sekali-kali lupa siapa yang bunuh Nabi kamu, iaitu orang Yahudi. Jangan sekali-kali lupa benda tu. Kita bergerak terus ke poin kedua ataupun peristiwa kedua yang saya akan ceritakan pada hari ini. Peristiwa kedua tentang Umratul Qadha. Umratul Qadha ni maksudnya dalam bahasa Arab adalah satu umrah yang diqadhakan. Kita tahu bila kita cakap kita solat qadha, maksudnya kita ni terlupa ataupun tertidur daripada mengerjakan satu solat yang wajib, kita menggantikan pada satu solat lain lah. Bila kita tinggal solat zuhur, kita kena gantikan solat zuhur. Kalau kita tinggal solat subuh, kita kena gantikan dengan solat subuh. Umratul Qadha ni seolah-olah menggantikan umrah pada tahun lepas, yang di mana Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dihalang untuk mengerjakan umrah oleh tentera Khalid Al-Walid. Sebelum tu Khalid Al-Walid belum masuk Islam. Dan dalam perjanjian Hudaybiyah yang Nabi SAW berterakhir dengan orang musyrikin Mekah, perjanjian dia Nabi hanya boleh melakukan umrah pada masa hadapan, pada tahun hadapan. Maka pada tahun selepasnya, Zulqa'dah juga, pada 7 Hijrah, ini adalah umrah kedua Nabi SAW. Baginda bertolak dengan semua sahabat yang ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah, ditambah dengan beberapa sahabat yang jumlah mereka total up 2,000 orang. Dan dalam peperangan ni, dalam Umratul Qadha, sebelum mereka keluar daripada ataupun mereka ni bila keluar, Madinah masa tu berada dalam keadaan wabak. Ada wabak kat Madinah. Ada macam apa ya? Kalau kata
ada wabak lah, ada penyakit macam kita sekarang ada corona, ada wabak kat Madinah masa tu. Bila mana orang musyrikin tahu yang ada wabak kat Madinah, dia cakap orang muslim ini mesti dah lemah. So wabak telah melanda seluruh Madinah. Bila mana Nabi dengar ataupun sampai kepada Nabi kata-kata mereka ini, Nabi ini suruh para sahabat irtiba'. Irtiba' ni apa? Bila kita tahu orang pakai orang lelaki Islam nak berihram, dia pakai baju ihram, dibuka, nak tawaf dibuka belah kanan. Buka pakai gini, saya ingat itu. Irtiba' ni supaya apa? Supaya orang musyrik Mekah tahu yang tangan ni ataupun lengan orang muslim ini masih elok. Bukan dikering, kurus kering, bukan. Masih elok, banyak lagi masih tough orang kata. Masih berotot. Bukannya mereka ni telah telah dihidapi ataupun telah ada kat dia wabak tu lah. Dan Nabi ni suruh para sahabat lari 3 round dekat Madinah, dekat sekitar Kaabah. 3 round pertama Nabi suruh mereka lari, dan mereka mau lari dengan orang musyrikin bila nampak mereka ni otot mereka masih kokoh dan mereka ni mampu lari lagi. Mereka cakap, ni bukan mereka ni tak kena wabak, mereka ni masih sihat semua. Sebab tu lah Nabi suruh para sahabat lari dan buka ni lah, tertibak, buka belah kanan dengan belah kanan. Dan antara pengajaran yang kita boleh ambil ni secara ringkas lah, qada, buat umrah dan lain-lain. Dan Nabi ni lepas umratul qada, Nabi ditawarkan untuk berkahwin dengan anak pada Hamzah bin Abdul Muttalib, tapi Nabi tolak walaupun dia ni atau perempuan ni sepupu Nabi sebab Hamzah bapa saudara, dan perempuan ni sepupu Nabi. Maksudnya anak Hamzah ni sepupu Nabi, dan sepatutnya sepupu dikahwin. Tapi Nabi ni tolak sebab Hamzah ni adalah bapa, dia adalah saudara sesusuan dengan ayah dia, ataupun dengan Nabi Muhammad sendiri, dia saudara sesusuan. Maksudnya anak Hamzah itu adalah anak saudara susuan Nabi, maksudnya tak boleh kahwin. Sebab tu Nabi tolak. Dalam pengajaran yang kita boleh ambil daripada umratul qada ni sendiri, yang pertama, mukjizat Al-Quran. Tuhan berfirman dalam surah Al-Fath ayat ketiga terakhir ataupun ayat ketiga terakhir. Yang ketiga terakhir, Allah Taala berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Dan Allah telah membenarkan, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq, Allah telah membenarkan mimpi Nabi, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah, dan kalian akan masuk dalam Masjidil Haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum, dengan keadaan aman dan keadaan kalian mencukur rambut. Maksudnya mereka dapat buat umrah dengan sepenuhnya. Muhalliqina ru'usakum muqassirin, dan sebagian mereka memendekkan rambut. Fa'alima ma lam ta'lamu, dan mereka tahu apa yang mereka tak tahu, dan Allah Ta'ala tahu apa yang mereka tak tahu. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan dia, iaitu Allah Ta'ala, memberikan kepada kalian atau menjadikan kepada kalian satu kemenangan yang cukup dekat. Ini tunjukkan ke mukjizat Al-Quran sebab ayat ni turun sebelum umratul qada. Tapi apa yang berlaku selepas umratul qada berlaku, selepas turunnya ayat tu, umratul qada berlaku. Tu nak menunjukkan Al-Quran ni sentiasa sama dengan waktu, ataupun sentiasa sama dengan peristiwa yang yang dia ceritakan, Allah ceritakan. Allah ceritakan macam ni, maksudnya mesti berlaku. Allah cerita tentang benda yang lama yang berlaku, contoh tentang kaum Nabi Lut, cerita tentang kaum Nabi Idris, tentang kaum Nabi Nuh. Semua tu betul. Sebab Tuhan ataupun kalamullah ni daripada Allah. Sebab Al-Quran ni daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dia tahu semua benda, dan tiada benda yang dia tak tahu. Dan sebagai dan itu sahaja untuk saya daripada untuk menutup qada. Dan sebagai penutup untuk siri sirah kita untuk sesi tahun ni, kita dah jalan jauh sangat, dah 10 sesi, dan ini adalah sesi terakhir. Walaupun kita tak dapat menyelesaikan ataupun kita tak dapat menghabiskan sirah nabawiyah kita sampai kepada kewafatan Nabi SAW, tapi sedikit sebanyak kita dapat belajar banyak benda. Yang pertama, siri pertama, kita belajar tentang salah sirah Nabi, tentang macam mana Nabi ni, salah sirah Nabi bagi pada 3, dan macam mana Nabi ni dipilih
daripada sebaik-baik kabilah, daripada sebaik-baik rumah. Nabi ni pilih sebab Nabi ni adalah manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Tak akan ada manusia yang akan datang selepas kita ni ataupun di zaman kita ni lebih baik daripada Nabi SAW. Dan disebabkan kita belajar sirah ataupun jalan hidup manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, maka kita perlu menjadikan sirah Nabi ini, terutama kepada para pendakwah. Saya ingatkan, kita perlu jadikan sirah Nabi SAW ini sebagai panduan kita dalam berdakwah. Dan kita, bila kita sedih dalam satu perkara, kita dapat memikat madu atau orang yang kita dakwahkan, kita dapat mengislamkan orang kafir yang belum masuk Islam. Dan kita sedih, ingatlah selalu sirah Nabi SAW. So, perik Nabi nak menyampaikan dakwah. Nabi ni mula dengan seorang-seorang, tak ada orang bantu, dengan seorang-seorang. Nabi berdakwah kepada Abu Bakar, berdakwah kepada Khadijah, berdakwah kepada Ali, kerabat dia terdekat dulu, kawan-kawan yang baik, yang karib, kawan karib dulu, sebelum baginda mengembangkan dakwah Nabi. Maka kita perlu jadikan Nabi SAW sebagai kedua hasanah kita, supaya kita boleh berjaya di dunia dan di akhirat. Dan kita sendiri tahu, lagi-lagi kita yang dah lama sangat masuk Islam, kita tahu yang Nabi ni telah tunjukkan kedua hasanah yang cukup baik. Kita tak perlu tengok orang lain, tak perlu tengok pemuda Mahatma Gandhi, ataupun tak perlu tengok hikmah orang Greek, ataupun kita tak perlu tengok falsafah orang US sekarang, ataupun orang yang cerita tentang akhlak sekarang, orang barat yang cerita tentang akhlak sekarang, yang mereka sendiri tak ada akhlak. Mereka menjadikan akhlak ni di tepi dan menjadikan hawa nafsu mereka di atas akhlak. Akhlak di tepi dulu, hawa nafsu dulu. Tapi mereka ni cerita tentang akhlak. Mereka yang tak ada akhlak ni cerita tentang akhlak. Tak perlu kita cerita tentang benda lain. Tak perlu kita cerita tentang Socrates, Plato, Aristotle, yang falsafah-falsafah yang cerita tentang akhlak sikit, tentang falsafah sikit. Tak perlu. Kita cukup yang kita jadikan sirah Nabi SAW sebagai pedoman kita, sebagai panduan kita, dah cukup untuk kita melangkah masuk ke dalam syurga yang kekal abadi, tanpa sebarang azab, tanpa sebarang penat dan lelah. Maka saya ingin mohon maaf juga atas segala kesilapan yang saya lakukan, atas segala kekurangan yang saya dah buat, dan harap-harap tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian dapat memanfaatkan apa yang, ataupun dapat paling kurang mengambil satu ibrah atau satu pengajaran daripada siri sirah kita yang 10 ini. Dan doakan saya berjaya di dunia akhirat, dan saya doakan para pendengar berjaya di dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan